ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ana adapun mana? Adapun kata musannif rahimahullah, adapun jika ada i'tikaf itu berturut-turut. Jadi yang ni dia buat secara berturut-turut. Dia nazar lah ni. Dia nazar. Dan keluar ia seorang daripada masjid dengan tiada berniat kembali. Dia tak mau patah balik dah. Maka wajib atas seorang membaharui niat apabila kembali ia seorang ke dalam masjid. Jika ada membaharui itu wajib tu baik. Jika ada keluarnya seorang kerana pekerjaan yang memutuskan akan berturut-turut. Tu tulis sikit. Seperti menziarahi orang sakit ataupun orang mati. Itu. Seperti menziarahi orang sakit ataupun orang mati. Jadi pekerjaan tu orang panggil pekerjaan yang memutuskan berturut-turut, bukan ada keperluan. Begitu. Jadi dia keluar dalam keadaan dia tak niat untuk kembali. Gitu. Maka pada ketika tu putus dia punya berturut-turut. Gitu. Tetapi jika keluar lagi pula dia keluar tu pekerjaan yang tak perlu. Gitu. Tetapi jika keluarnya seorang itu kerana pekerjaan yang tiada memutuskan akan berturut-turut, seperti qada hajat dan makan. Makan tu tulis sikit. Walaupun makan di rumahnya sendiri. Boleh tu. Makan tu tulis sikit. Walaupun makan di rumahnya sendiri. Yang ni benda yang ada keperluan tadi. Yang ni tak apa tak? Tak apalah. Gitu. Qada hajat. Takkan nak kencing dalam masjid kot. Dalam botol. Tak munasabah. Gitu. Dan yang lain daripada keduanya, qada hajat dan juga makan. Seperti yang lagi akan datang kenyataan yang, maka tiadalah wajib akan seorang membaharui niat. Dia keluar, dia masuk balik, tak perlu memperbaharui niat yang tu. Kerana qada hajat dan juga makan, tu tak apa, benda yang keperluan. Titik-titik. Dan jikalau ditentukannya seorang pada nazarnya seorang itu akan suatu masjid, dia tentu masjid Sungai Gelam, masjid Bujang, masjid Pengkalan Bujang. Dia tentu gitu. Baik. Maka tiadalah tertentu masjid yang ditentukannya seorang itu akan i'tikaf. Tak apa. Sebab sama taraf saja. Walaupun masjid tu besar atau mana pun, taraf dia sama dengan masjid Pengkalan Bujang. Faham tak? Dia kata wajib atas aku kena beriktikaf di masjid Pengkalan Bujang, masjid Sungai Gelam. Tiba-tiba dia tak iktikaf di masjid Sungai Gelam, dia pergi iktikaf di masjid Muzaffar Shah contoh. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak apa. Tak wajib ikut. Faham? Sebab sama taraf. Walaupun masjid Muzaffar tu masjid daerah kan, tapi sama taraf sahaja. Tu. Baik. Hanya harus bagi seorang i'tikaf di dalam masjid yang lainnya masjid. Yang lainnya masjid yang ditentukannya tu. Boleh. Tak apa, tak ada masalah apa. Melainkan jika cuma masjid ni dia beza segi prasarana lah, itu je lah.
Masjid Bushra nak banding dengan masjid lain, mestilah Masjid Bushra tu lebih pada sudut prasarana dia. Tapi daripada sudut taraf dia sama. Sembahyang 27 di Masjid Bushra sama pangkat dia dengan 27 di Masjid Kuala Nerang, sama je. Faham? Melainkan jika ditentukannya seorang pada nazarnya seorang akan Masjidil Haram. Bapa baca masjidah. Jadi maf'ul. Akan Masjidil Haram. Dia tentu dia nak i'tikaf, wajib atas aku kena i'tikaf di Masjidil Haram. Gitu. Maka tak boleh ubah, kena pergi i'tikaf sana. Kalau mati tak i'tikaf juga, kita dah sebut dah. Boleh tak kita bayar dengan cara ganti? Tak boleh. Bayar fidyah pun tak boleh. Pandangan muktamad tak boleh. Jadi kena pergi buat sana. Jadi jangan duk nazar gitu, naya nazar gitu. Maka tertentulah ia seorang akan i'tikaf. Tiada harus baginya seorang i'tikaf di dalam masjid yang lainnya. Tu Masjidil Haram. Kerana sebab apa tiada harus alif? Kerana terbanyak kelebihan Masjidil Haram. Dan terbanyak gandaan amal di dalamnya Masjidil Haram. Kerana satu semayang dalam Masjidil Haram seperti 100,000 semayang, yakni 100,000. 100,000 lah pada tempat yang lain daripada Masjid Madinah. Masjid Madinah depan ada Masjid Madinah 1,000 semayang. Masjid Madinah 1,000 semayang. Pangkat dia macam kita semayang 1,000 semayang. Masjid Al-Aqsa 500. Tulis tu 500 semayang. Masjid Al-Aqsa 500. Ada setengah kata 250 riwayat. Apa maksud Aqsa? Aqsa ni paling jauh. Antara tiga masjid tu yang paling jauh sekali Masjidil Aqsa lah. Gitu. Tu dia panggil Aqsa, paling jauh. Baik. Dan demikian lagi jika ditentukannya, kalau dia sebut nak masjid, dan demikian lagi jika ditentukannya seorang pada nazarnya seorang akan Masjid Madinah. Dia kata Masjid Nabawi. Maka iaitu ditentukan tadi tu, tertentu tak kena. Maka iaitu Masjid Madinah tertentulah akan i'tikaf. Kena buat di Masjid Madinah. Tapi tengok depan. Maka tiada memadai akan gantinya Masjid Madinah, masjid yang lainnya Masjid Madinah, Masjid Nabawi, melainkan Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Dia nazar, dia nak buat di Masjid Madinah, tiba-tiba dia pergi buat di Masjidil Haram. Boleh tak boleh? Boleh. Kerana Masjidil Haram pangkat tinggi daripada Masjid Madinah. Tapi kalau dia nak turun kepada Masjidil Aqsa, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab dia sebut Masjid Madinah. Boleh hak Masjid Madinah ataupun hak lebih tinggi daripada Masjid Madinah, iaitu Masjidil Haram. Kerana bahawasanya keduanya Masjidil Haram dan Masjid Madinah terafdal daripada Masjid Al-Aqsa. Titik. Maka diketahui daripada yang demikian al-mazkur, bahawasa berdiri Masjidil Haram, berdiri maksudnya boleh ganti. Tulis berdiri maksudnya boleh ganti. Berdiri dengan maksud boleh ganti Masjidil Haram pada tempat Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Dia nazar, dia nak buat di Masjidil Aqsa, tiba-tiba dia pergi buat Masjid Madinah. Boleh tak? Boleh. Kerana bahawasanya ia tu rujuk Masjidil Haram. Kerana bahawasanya ia Masjidil Haram terafdal daripada keduanya mana? Masjidil Haram, keduanya Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Baik. Tiada akasnya tulis itu. Tidak boleh ganti Masjid Madinah
tempat Masjidil Haram. Tulis. Tiada boleh ganti Masjid Madinah tempat Masjidil Haram. Tiada boleh ganti Masjid Madinah tempat Masjidil Haram. Begitu juga tidak boleh ganti Masjidil Aqsa. Begitu juga tidak boleh ganti Masjidil Aqsa tempat Masjid Madinah dan Masjidil Haram. Tempat Masjid Madinah dan Masjidil Haram. Tak boleh ganti habis. Dan berdiri maksudnya boleh ganti Masjid Madinah pada tempat Masjidil Aqsa, kerana bahawasanya Masjid Madinah tak ada nya tu tak ada apa. Ia Masjid Madinah terafdal daripada Masjidil Aqsa. Dan tiada akasnya al-mazkur. Akasnya Masjidil Aqsa tak boleh ganti Masjid Madinah. Itu dia. Masjidil Aqsa tak boleh ganti Masjidil Madinah. Tak boleh ganti Masjid Madinah. Masjidil Aqsa tidak boleh ganti Masjid Madinah. Boleh? Tu dia. Baik, habis. Tu dia. Kerana satu semayang dalam Masjidil Aqsa seperti 1000 semayang pada tempat yang lain daripada masjid yang tiga itu Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjidil Aqsa. Titik. Dan satu semayang dalam Masjid Madinah seperti 1000 semayang dalam Masjidil Aqsa. Dan seperti 100,000 semayang. 100,000 ni ataf pada seperti. Seperti itu ataf pada seperti. Seperti 100,000 semayang pada tempat yang lain daripada Masjidil Aqsa. Gitu. Ini kelebihan. Dan satu semayang dalam Masjidil Haram seperti 100,000 semayang dalam Masjid Madinah. Masya Allah. Maka lazimlah daripada yang demikian itu, demikian al-mazkur, bahawasanya satu semayang dalam Masjidil Haram seperti 100,000 semayang pada tempat yang lain daripada Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. 100,000 tu maksudnya 300,000. Hak tadi belakang pun sama. 100,000 tu maksudnya 300,000 jumpa hak belakang ni 100,000 tu maksudnya 300,000. 300,000. Faham maksud dia? Maksudnya dia nak kata kalau kita sembahyang di Masjidil Haram, dia punya darajat dia sama macam 100,000. 100,000. Sekali lagi. Dan satu sembahyang dalam Masjid Madinah seperti 1000 sembahyang dalam Masjid Al-Aqsa. Dan seperti atas tadi 100,000 sembahyang. 100,000 sembahyang. 100,000 sembahyang tu maksudnya 200,000. 100,000 sembahyang tu maksudnya 200,000 pada tempat yang lain daripada Masjidil Aqsa. Faham? Maksudnya kita sembahyang dalam Masjid Madinah, pahala dia 1000 kali ganda berbanding kita sembahyang dengan Masjidil Aqsa. Nisbah tu. Nisbah dengan Masjidil Aqsa 1000. Boleh? Tapi kalau nisbah Masjid Madinah dengan masjid yang selain daripada Masjidil Aqsa seperti 200,000. 200,000. Dia punya fadilat dia. Faham tak tuan? Tu. Masjidil Haram kalau nak banding dengan Masjidil Madinah 100,000. Boleh? 100,000. Tapi kalau Masjidil Haram kita banding selain daripada Masjid Madinah dengan Masjidil Aqsa, maka seperti 300,000. 300,000. Balik Malaysia tak payah sembahyang sunat pakai modal tu. Boleh? Orang tanya dia, awak tak sembahyang sunat? Aku pergi Mekah 2 bulan sembahyang Masjidil Haram pakai modal tu berarti. Boleh 300,000 banyak no? Melambak. Masya-Allah. Rugi kalau sembahyang di hotel. Dia pandangan muktamad dalam mazhab ni nak dapat 100,000, 300,000 tu mesti sembahyang dalam Masjidil Haram.
Ada setengah ulama dia kata semayang dalam tanah haram pun dapat dah. Kalau semayang dalam tanah haram dapat, maksudnya semayang dalam hotel dapat. Semayang di pekarangan masjid, tak masuk dalam dataran masjid, dapat tak dapat? Dapat. Ada setengah tadi tu. Tapi pandangan yang kuat no, dalam Masjidil Haram sahaja. Kena berebut dah masuk. Bulan puasa lagi ramai. Dia punya saf semayang tarawih sampai 3.5 kilo sampai ke Maklah, punya ramai. Ramai. Padat bulan puasa. Malam 27 lagi padat. Lagi padat. Baik. 100 okey habis. Maka tadi saya langkau, dan satu semayang dalam Masjidil Haram seperti 100,000 semayang dalam Masjid Madinah. Maka lazimlah daripada yang demikian itu bahawasanya satu semayang dalam Masjidil Haram seperti 100,000 semayang 300,000 pada tempat yang lain daripada Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Demikianlah disebut Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Boleh? Ni besar syahdan. Haram i'tikaf atas isteri dan sahaya dengan tiada izin suaminya isteri dan tuannya sahaya. Tak boleh. Sama macam puasa sunat. Tetapi jika tiada luput dengan i'tikaf itu manfaat, seperti hadir keduanya, isteri dan sahaya, ke masjid dengan izin suaminya isteri dan tuannya sahaya, maka berniat keduanya mana? Isteri dan sahaya akan i'tikaf. Haruslah bagi keduanya tu, isteri dan sahaya, i'tikaf. Tak apa kalau dah dapat izin. Baik, habis. Faslun. Pada menyatakan segala yang membatalkan i'tikaf dan yang memutuskan berturut-turut. Benda apa yang boleh batal i'tikaf? Bermula batal i'tikaf dengan jima'. Jima' tu tulis. Seperti dia i'tikaf dalam masjid. Tulis hadis. Seperti dia i'tikaf di dalam masjid, lalu dia pulang ke rumahnya dengan niat untuk kembali ke masjid. Lalu dia pulang ke rumahnya dengan niat untuk kembali ke masjid. Koma. Semasa di rumah dia jima'. Semasa di rumah dia jima', maka batal i'tikafnya. Situ. Nampak dia niat. Kalau ikut bisa dia balik tu, dia niat nak main balik, batal tak i'tikaf dia? Tak batal, dia main balik sambung je lah. Tapi dia balik-balik, dia tubuh jima' dengan isteri dia, maka i'tikaf dia tu batal. Kalau dia pergi masjid balik, dia kena niat baru. Faham tak? Itu maksud. Bukan kata jima' tu maksudnya dia jima' dalam masjid. Faham tak? Dulu saya dah faham gitu. Naik gitu untuk siap hambat mampu. Puja keturunan tak ada main masjid. Gitu. Maksudnya dia balik buat di rumah. Gitu. Faham? Daripada yang wadih, yakni jantinanya jelas, dengan disengajanya seorang serta tahu akan haramnya jima' ketika i'tikaf. Tu situ, jima' ketika i'tikaf, lagi dengan ikhtiarnya seorang, pilihan dia. Dan demikian lagi batal i'tikaf dengan menyentuh perempuan dengan inginnya. Batal juga weh. Ingin seorang lagi tiada berlapik. Batal itu bila? Jika ada ia seorang inzal, keluar mani, barulah batal. Kalau tak keluar tak batal lah. Dan demikian lagi batal i'tikaf dengan menyahaja mengeluarkan mani, batal. Dan jika dikerjakannya seorang yang demikian itu, demikian al-mazkur, di luar masjid sekalipun, kerana menafikan ia al-mazkur yang demikian itu tadi, akad i'tikaf batal juga
Habis. Dan haram seumpama jima itu pada iktikaf yang wajib, sama ada dikerjakan ia seorang di dalam masjid atau di luarnya masjid, haram. Dan haram yang demikian itu, demikian jima dan seumpamanya tadi tu. Tulis itu. Dan haram yang demikian itu, demikian jima dan seumpamanya tu pada iktikaf yang sunat. Iktikaf wajib, hak nazar pun haram, iktikaf sunat pun haram. Bila tu haram tu? Jika dikerjakan ia jima dalam masjid. Tiada, yakni tiada haram di luarnya masjid. Kalau di luar haram tak? Kalau hak masalah iktikaf sunat. Di luar tu maksudnya di mana? Di rumah lah. Haram tak yang tu? Tak haram. Sebab yang tu iktikaf sunat. Kalau iktikaf wajib haram tak? Haram. Iktikaf wajib haram. Titik. Senang kan? Dan demikian lagi batal i'tikaf sebab gila atau pitam. Gila pitam batal i'tikaf. Jika datang keduanya mana? Gila dan pitam. Jika datang keduanya gila dan pitam dengan sebab yang derhaka ia seorang dengan dia, dengan sebab dia sengaja bagi gila, dia sengaja bagi pengsan, batal kerana bahawasanya keduanya gila dan pitam. Pada ketika itu, pada ketika sebab yang derhaka ia dengan dia tu, seperti orang yang mabuk jua. Seperti maksudnya seperti hukum orang yang mabuk jua, batal. Lagi Adapun jika tiada datang gila dan pitam dengan sebab derhaka ia seorang dengan dia dengan sebab, maka tiada memutuskan keduanya gila dan pitam akan i'tikaf. Tak apa, tak sengaja. Dengan syarat jika tiada dikeluarkan ia seorang di dalam masjid. Di dalam dengan maksud daripada masjid. Kalau dia pengsan dalam masjid, bukan sengaja, dia punya pengsan itu tak batal i'tikaf. Tapi kalau orang bawa dia pergi hospital, batal tak i'tikaf? Batal. Atau dikeluarkan ia, atau pada tiada dikeluarkan. Atau dikeluarkan ia seorang padahal tiada dapat memelihara akan dia akan seorang dalam masjid. Kalau tak bawa keluar jadi payah, gila, kacau habis orang. Atau dapat memeliharakan dia seorang dalam masjid, atau dapat ni atau pada tiada dikeluarkan. Jika dapat memeliharakan dia dalam masjid, boleh nak biar dalam masjid, tetapi dengan masyaqqah. Tetapi dengan masyaqqah maksudnya apa? Maksudnya payah. Kalau doktor nak main masjid jadi payah, bawa pergi hospital lah, gitu. Jadi yang tu hukum dia silap. Maksudnya hukum dia yang ni batal tak i'tikaf? Tak batal. Yang pertama, dia pengsan, dia gila, dia duduk dalam masjid, orang tak buat keluar dia, tak batal. Ataupun orang buat keluar dia tapi tak dapat tidak, mesti kena buat keluar. Kerana kalau nak berubat dalam masjid payah, batal tak i'tikaf dia? Tak batal. Silap ni. Hukum dia tak batal. Sebab masyaqqah, tak apa. Maksudnya orang bawa dia pergi klinik, dia duduk klinik tu, pahala i'tikaf dia berjalan. Pahala i'tikaf dia berjalan. Bersalahan jika dikeluar akan dia akan seorang padahal dapat memelihara akan dia akan seorang dalam masjid dengan tiada masyaqqah. Bersalahan tu tulis iaitu batal i'tikaf. Tulis atasnya iaitu batal i'tikaf, batal. Kerana doktor kata lah tak apa saya pergi tengok. Kita kata bawa keluarlah doktor. Doktor tak payah. Tak bayar, nanti pahala i'tikaf dia hilang. Tiba-tiba kita buat keluar juga. Masa tu batal i'tikaf. Sedangkan boleh duduk dalam masjid. Baik, habis. Demikianlah muqtada kalam raudhah. Muqtada ni
kefahaman. Muqtadah ni kitab dia tak sebut cara jelas, cuma daripada kefahaman kitab Raudhah duk nampak macam tu. Faham tak? Faham tak? Macam kita lah kita cakap tu benda. Orang faham ni pada cakap kita tu maksud kita sekian. Kita tak sebut pun maksud tu, kita sebut lagu lain, tapi orang faham faham lah maksud dia tu. Faham tak? Itu dia panggil apa tu? Panggil apa? Muqtadah. Tu boleh. Ataupun kalau saya mengaji dulu, dengung kefahaman. Dengung ni faham. Orang mewah ada jenis dengung lah. Dengung ada macam-macam jenis lah. Mewah. Ada Alif. Tahu? Ada dengung macam-macam lah. Pandai buat wah. Tak pandai. Ada dengung macam-macam tak? Ada. Dengung apa? Tapi ada jenis-jenis lah. Kok nak bunyi gutu bunyi ni kan. Tu. Faham ah. Ni wow dia ni. Gitu. Faham? Itu panggil dengung. Faham? Ni pun sama. Duk nampak dengung kitab Raudhah lagu tu lah. Kitab Raudhah tu Raudhatul Talibin Imam Nawawi. Dan lainnya Raudhah kerana tiada uzur pada mengeluarkan dia seorang. Kerana tu ilat pada bersalahan. Tak ada uzur akhlak apa? Kalau akhlak batal dia. Lagi sikit boleh. Dan demikian lagi batal i'tikaf sebab haid dan nifas dan ihtilam. Ihtilam ni mimpi basah, dan janabah yang tiada membatalkan puasa seperti inzal dengan tiada mubasyarah dan jima' dengan lupa batal, atau tiada tahu akan haramnya jima' atau dengan digagahi orang. Jika mandi ia seorang dengan segera, kerana wajib menyegerakan mandi kerana memeliharakan bagi berturut-turut daripada putus. Putus tu putus i'tikaf sebab dia nak buat cara nazar berturut-turut. Batal juga Oh faham. Batal ni maksudnya batal haid, nifas dengan ihtilam. Kalau janabah yang tiada membatalkan puasa, batal juga ni. Batal juga tu. Batal juga ni. Baca dulu. Dan wajib atas seorang keluar daripada masjid jika sukar mandi dalam masjid. Kena keluar mandi wajib. Dan jika dapat akan seorang mandi dalam masjid dengan tiada berhenti, seperti ada di dalamnya masjid sungai yang berenang ia seorang di dalamnya sungai, lalu keluar dengan tiada berhenti, maka harus baginya seorang mandi dalam masjid. Boleh sebab dia berenang dalam masjid. Tapi kalau dia berhenti boleh tak? Tak boleh. Kalau berhenti jadi apa? Duduk dalam dia berenang belah kiri masjid, pi sebelah kanan, keluar begitu. Boleh tak gitu? Boleh tak? Berenang lalu itu dia panggil lalu berenang. Yang tu haram mak mandi dalam masjid macam tu. Haram mak mandi dalam tu? Tak haram. Sebab kita berenang daripada kiri masjid pi sebelah kanan tanpa berhenti. Bolehlah mandi dalam masjid macam tu. Tapi kalau kita mandi dalam masjid, kita berhenti, hukum dia haram. Kena keluar, mandi kat luar. Mudah cakapnya, mandi kat tandah lah. Ya. Mana ada masjid, dalam masjid ada sungai kan. Habis tu. Zaman dulu mungkin ada masjid, dalam masjid ada sungai kan. Tanah sungai tu dia wakaf buat masjid. Boleh lah, tak ada masalah apa. Gitu. Apa nak peliknya, tak ada nak pelik Orang buat masjid tepi laut tak ada masalah pun. Masjid terapung kan. Gitu. Habis. Jika dapat akan mandi, akan dia mandi. Dan jika dapat akan dia mandi dalam masjid. Tu baca dah kan. Di dalamnya lalu keluar dengan tiada berhenti, maka harus baginya seorang mandi dalam masjid. Dan harus baginya seorang keluar tak kala mandi tadi, kerana bahawasanya ia keluar untuk mandi tu. Ia tu tulis keluar untuk mandi terlebih memeliharakan bagi maruah seorang, muruahnya. Arab bagi muruah, dan bagi hormat masjid atau pada bagi muruah, kehormatan masjid. Titik. I'tikaf dia batal, keluar dulu. Sat lagi masuk balik, titik.
Dan ada dan apabila kembali pula ia seorang ke dalam masjid, hendaklah dengan maksud wajiblah membaharu niat i'tikaf. Kena niat i'tikaf tak boleh? Kena. Jika ada silap. Okey. Membaharu tu qaidnya. Jika ada i'tikafnya seorang itu tiada berturut-turut. Maksudnya kalau benar-benar tadi berlaku dalam keadaan i'tikaf dia i'tikaf yang tidak berturut-turut, maka i'tikaf dia batal, masuk balik kena niat balik. Dan jika ada i'tikafnya seorang itu berturut-turut, dia nazar nak buat 7 hari 7 malam berturut-turut, maka tiadalah berkehendak ia seorang membaharu niat. Maksudnya i'tikaf dia tak batal, masuk balik sambung ya. Faham? Okey, habis itu. Dan demikian lagi batal i'tikaf sebab riddah, na'udzubillah min zalik, murtad, na'udzubillah, dan mabuk dengan disengajanya seorang, sengaja. Royah pada kata batal, dan jika tiada keluar yang murtad dan yang mabuk daripada masjid sekalipun, walaupun dia tak keluar, batal. Beza tak dengan pitam, dengan pengsan, dengan gila tadi? Beza mabuk hang tak keluar pun batal. Pengsan dengan gila tadi, kalau ada hajat kena keluar, terpaksa keluar, maka tak batal. Tapi kalau tak ada hajat keluar juga, hukum dia apa? Batal. Gitu. Mabuk tak boleh Mabuk tak boleh. Kerana ketiadaan ahli bagi ibadat. Bukan ahli bagi ibadat. Habis. Cukup tu. Esok sekali. Esok habis apa i'tikaf? Lepas tu kita baca bab zakat fitrah pula. Boleh? Zakat fitrah. Dah berapa hari ni? Hari apa? Senin. Ada 3-4 hari. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Allah. Malam ni sampai 5. Adih pula. Lama tak 5? Banyak hari tak 5. Hari Senin tu jadi Ali hari tak jadi ke? Jadilah. Hari apa jadi? Sebelum Syamil malam ni tak lah. Dia bagi duit tu.